Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, begitulah kita dapat lihat perkhabaran-perkhabaran dari langit daripada Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, bagaimana hebatnya solat subuh ini. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita menanamkan satu keazaman dalam diri kita untuk tunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid Allah. Saya kenal dengan seorang laki-laki yang duduk di Kuala Lumpur. Beliau ini daripada mudanya sampai ke hari tuanya tak pernah solat, tidak pernah sujud rukuk pada Allah, karena kerjanya minum arak, pukul orang, joli sana sini. Badan dia penuh dengan tattoo, penuh dengan apa saja tulisan yang boleh lukis pada badan dia. Orang kampung bila lihat dia tuan-tuan, orang tengok, Allahu Akbar, apa nak jadi dengan si Din? Dah tua tapi tak sedar-sedar diri lagi. Orang bila tengok dia, orang tak berani nak tegur, sebab dia ni memang samsing gedebe. Orang nak nasihat dia pun orang tak berani. Pada suatu hari, lelaki yang kita namakan Wak Din ini tiba-tiba muncul di masjid pada waktu maghrib. Kehadiran dia disedari oleh jemaah, tapi seorang pun tak berani nak tegur dia kerana takut kena penampar. Sebab orangnya garang. Wak Din pun datang tunaikan solat maghrib berjemaah. Lepas maghrib dia pun hilang. Esok dia datang lagi, lepas maghrib dia hilang. Esok datang lagi, selama sebulan lebih dia datang solat maghrib, lepas maghrib hilang, isyak tak muncul-muncul. Yang ada maghrib saja. Satu hari Tuan Nazir dapat jemputan kenduri di sebuah tempat. Jemaah pada waktu itu kurang, mungkin sebab jerebu, ataupun mungkin sebab ada perlawanan bola sepak. Kenduri tersebut tuan rumah dah masak banyak, siapa nak makan? Tok Nazir memberanikan diri jumpa dengan Wak Din lepas solat maghrib. Wak Din, tolonglah jangan balik lepas maghrib, tunggu waktu isyak kerana kita ada kenduri, tak ada siapa nak makan, dia dah masak banyak. Wak Din kata no problem. Itulah kali pertama Wak Din solat isyak. Dan mereka terus pergi ke rumah kenduri tersebut sambil makan. Tuan Nazir memberanikan diri, Wak Din, masjid kita ni dah tak ada tok siap lama dah. Yang ada semua orang-orang yang sekali-sekala ada, sekali tidak. Masjid pun nampak kotor. Sudikah Wak Din bertugas di masjid? Wak Din pun dah pencen. Dia kata memang aku tunggu-tunggu lama dah kerja ni. Asalkan aku dapat duduk masjid, jadi tok siap pun tak apa. Jadi semenjak hari itu Wak Din ni seorang laki-laki yang terkenal dengan dosa maksiat, jadi tok siap dekat masjid. Bila dah jadi tok siap tuan-tuan, waktu subuh ni orang tak datang, dia datang dah, sebab tok siap yang bertanggungjawab buka pintu masjid. Pukul 5.30 dia dah ada terpacak depan masjid, nyalakan lampu, bersihkan tika, bentang tika, pasang kipas dan sebagainya. Pukul 6 azan berkumandang, jemaah datang semayang dengan selesa. Semenjak masjid berada di bawah jagaan Wak Din, masjid tersebut bersih tuan-tuan. Selepas 2-3 bulan, makmum pun mula mesra dengan beliau. Termasuk yang mesra dengan beliau ialah saya sendiri. Saya pergi mengajar di masjid tersebut. Setiap kali lepas mengajar, Wak Din inilah yang datang melayan saya. Layanannya cukup istimewa. Walaupun mukanya bengis, tetapi cakapnya lembut. Cara hidangannya, cara hidangan 5 bintang. Begitulah layanan beliau kepada saya selama bertahun-tahun. Satu hari saya dihantar ke Mesir untuk bertugas di sana. Setelah beberapa minggu di Mesir, saya pulang semula ke Malaysia. Saya pergi ke tempat tersebut untuk mengajar. Lepas solat isyak, bukan Wak Din lagi yang menghidang makanan kepada saya. Saya bertanya kepada jemaah, di mana Wak Din tu? Dia kata, Ustaz, ketika Ustaz berada di Mesir, Wak Din telah meninggal dunia. Allah, saya kata, orang baik-baik macam dia cepat Allah ambil ya. Yang jahat-jahat ni 6 kali dah masuk ICU, bypass dah 5 kali, tak mati-mati lagi, makin jahat lagi. Wak Din yang baik ni cepat benar Allah ambil dia tuan-tuan.
Orang masjid penduduk, dia kata, Ustaz rasa Wak Din tu macam mana orang ni? Saya kata, orang baik lah. Tok Siap mesti baik. Kolam masjid bersih, satu berudu pun tak ada, jentik-jentik pun tak ada, habis dia jentiknya semua. Punya baiknya Wak Din ni. Orang pun kata, Ustaz, sebenarnya Wak Din ni, kami ceritalah Ustaz, untuk ambil pengajaran. Siapa dia? Dia ni dulu di Kuala Lumpur kerja tarik kereta, Ustaz. Pukul orang, minum, perempuan. Kami risau tengok dia. Sampailah dia sendiri datang ke masjid bertaubat. Alhamdulillah, dia jadi tok siap kita, berubah kehidupan dia, Ustaz. Kami syukur, Alhamdulillah. Oh, Kapsa tak beritahu begitu. Rupanya yang hidangkan saya tu bekas seorang samsing di Kuala Lumpur, tapi dah bertaubat. Dia kata hari tu, Ustaz, hari terakhir dia di surau kita, di masjid kita ni, waktu subuh dah masuk, tapi muazzin tak datang-datang. Dia pun risau, hujan renyai-renyai, azan tak berkumandang. Dia tak reti azan, yang dia reti karaoke dia boleh lah. Dia pun berani-berani buka amplifier, dan dia pun mula azan ala-ala karaoke. Dendangan azan dia tu cukup mengejutkan. Orang pun heran, siapa punya azan ni? Nak kata azan Masjidil Haram, bukan macam ni. Ini menyebabkan orang kehairanan, dan ramailah datang ke masjid hari itu nak tengok siapa azan ni. Tak sama macam orang lain. Orang pun datang semayang. Lepas semayang, Wak Din tengok tak ada siapa qomat, dia pun qomat. Dia duduk betul-betul tepi Pak Imam, dia pun qomat. Orang pun datang semayang, imam pun semayang. Alhamdulillah. Rakaat pertama okey, rakaat kedua okey. Tiba pada sujud yang terakhir, Pak Imam sujud, Wak Din pun sujud. Lepas sujud, imam pun baca tahiyat akhir, innaka hamidun majid. Dia pun bagi salam. Dia tengok Wak Din sujud, tak bangun-bangun lagi. Lepas selesai salam, dia pun mula berwirid. Bila dia berwirid, habis wiridnya, dia mula berdoa. Bila doa tuan-tuan habis, walhamdulillahirabbil alamin, tangannya disapu ke muka, dia pun bersalam-salaman. Ketika bersalam, mereka melihat Wak Din tak bangun-bangun lagi. Dia sedang sujud kepada Allah. Di ketika itulah mereka merasai sesuatu yang tak kena terjadi. Salah seorang pakar perubatan pergi pegang nadi dia dan mendapati nadi Wak Din telah terhenti. Allah memanggil samsing Kuala Lumpur ini ketika dia sedang sujud kepada Allah, menghadirkan diri dalam solat jamaah. Walaupun pagi itu pagi yang sejuk kerana hujan turun, tetapi beliau tetap datang ke masjid, tunaikan solat subuh berjemaah. Sebagai hadiah kepada keikhlasan beliau, Allah ambil roh dia ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu cerita benar dari Kuala Lumpur, untuk menjadi pengajaran kepada kita. Lebih-lebih lagi bagi insan yang pernah melakukan dosa kepada Allah. Mari kita sujud kepada Allah. Mari kita susahkan sedikit diri kita untuk datang ke masjid walaupun jerebu yang kuat, walaupun hujai renyai-renyai, demi membuktikan bahawa kita cintakan Allah. Kerana suatu ketika dulu kita pernah menyintai dunia yang telah banyak menjauhkan kita daripada Allah. Kini tiba masanya untuk kita buktikan bahawa cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sajalah tuan-tuan ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mulakan budaya memeriahkan subuh di tempat kita semeriah solat Jumaat, insya-Allah. Kami di Parlimen Kota Raja, insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ini akan melancarkan kempen subuh semeriah Jumaat. Dan anak-anak murid kami daripada tahfiz-tahfiz akan berperanan untuk mengetuk tin-tin kosong, mengejutkan jemaah-jemaah Islam supaya bangun juga datang ke masjid, supaya masjid-masjid kita khususnya di Kota Raja akan meriah subuhnya seperti solat Jumaat. Mudah-mudahan Parlimen Shah Alam juga akan ikut jejak langkah ini, supaya Islam terus berkuasa, supaya Islam terus memerintah. Kerana apa? Kerana kita dapat memeriahkan surau dan masjid kita seperti mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.